A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan ahli-ahli Jawatan Susrau, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana malam ini kita dipertemukan sekali lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah untuk menyambung pengajian kita, insya-Allah daripada buku besar ni. Saya tunjukkan buku ni, buku besar tuan-tuan. Buku Ensiklopedia Solat. Tu dia, besar buku ni, berat yang nak bawa ni. Tapi bawa jugalah. Sebab banyak ilmu dalam ni, insya-Allah untuk dikongsikan. Jadi buku ensiklopedia ni menceritakan tentang solatlah secara umumnya, dan penceritaannya adalah bagi saya dia agak detail juga. Mungkin ada beberapa perkara yang mungkin walaupun kita dah tahu, dia akan lebih ada pendetailan dia. Ada mungkin yang kita mungkin tak berapa tahu. Jadi malam ni kita sama-sama tahu, insya-Allah. Baik, malam ni kita akan sentuh hukum abaikan solat kerana malas. Hari ni ramai juga orang yang tak berapa rajin. Tu bahasa yang cantik lah sikit. Nak kata malas, orang marah kadang-kadang kan. Kita kata bukan malas, tak berapa rajin. Ayat dia cantik sikit. Okey, hukum dia apa dia? Baik, pendapat yang pertama. Pendapat pertama, ulama kata apa dia? Orang yang meninggalkan solat adalah kafir. Allahu Akbar. Teruk tu. Tinggal solat, malas, kafir, keluar daripada Islam. Berat tuan-tuan? Berat. Kenapa jadi berat? Sebab hukumnya memang begitu pada pandangan ulama. Kenapa? Solat ini adalah amal ibadah yang pertama sekali akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Solat juga lah satu-satunya ibadah yang diterima secara terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi terima secara terus, secara direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala semasa peristiwa Isra dan Mi'raj. Tidak ada amal-amal ibadah yang lain yang diterima secara yang demikian. Yang lain semuanya melalui keadaan wahyu daripada Jibril alaihissalam. Tapi solat, Allah Ta'ala panggil, jemput Nabi. Ni solat dia. Itu dia. Seperti mana kita jelaskan, kita tahu bahawa asal solat itu difardukan oleh Allah Ta'ala sebanyak 50 fardu. Kemudian diminta diskaun. Dinasihatkan oleh para anbiya kepada Nabi SAW. Akhirnya tinggal 5, tapi pahalanya sama macam 50 waktu. Subhanallah. Inilah kehebatannya orang-orang yang mengerjakan solat. Tapi kalau tak buat solat, tinggal solat sengaja. Sengaja tu maksudnya dengan berbagai-bagai sebab lah. Sibuk lah, malas lah, dan berbagai-bagai lagi lah. Maka hukumnya kata ulama menjadi kafir dia. Cuma bab kafir mengkafir ni bukan kerja kita tuan-tuan. Bukan kerja kita. Bila nampak orang tak salah, kafir. Jangan pula macam tu. Itu bukan kerja kita. Mengkafirkan orang bukan kerja kita. Kerja kita cuma menyampaikan, kita kata apa dia? Sesiapa sahaja, tak kira lah siapa dia, yang meninggalkan solat sengaja mengikut pandangan ulama, ia adalah kafir, keluar daripada Islam. Ini pendapat yang pertama. Dan bila keluar daripada Islam apa jadi? Boleh dihukum bunuh tuan-tuan. Jangan main-main. Tak tinggal solat, tak mengerjakan solat dengan sengaja, sama ada malas ke, sibuk dan sebagainya, boleh dihukum bunuh. Kerana apa? Kerana telah keluar daripada Islam. Mana keluar daripada Islam tu? Kafir tu keluar daripada Islam. Bila keluar daripada Islam, namanya apa dia? Namanya murtad. Bila murtad, boleh dikenakan hukuman bunuh kepada orang tersebut. Bahaya tuan-tuan. Ini satu jenayah ni. Murtad ni satu jenayah hudud. Wajib dikenakan hukuman bunuh berdasarkan pada pandangan ulama. Artinya kalau orang itu tidak mengerjakan solat kerana dia malas, maka hakim ataupun boleh ditangkap dia, boleh didakwa dia di mahkamah. Dan kalau sabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman bunuh kerana telah tinggalkan sembahyang, tinggal solat ini dikira sebagai satu amalan yang boleh membawa orang itu keluar daripada Islam. Okey, maknanya nak ceritanya apa? Nak ceritanya
Ya, orang yang meninggalkan solat ini satu dosa yang sangat besar. Sama keadaannya dengan orang yang melakukan perbuatan yang murtad, keluar daripada Islam. Sama. Ya. Sama seolah-olah macam orang mengatakan, oh Islam ni tidak sesuai, orang mempermain-mainkan agama. Sama hukum dia, sebab semuanya membawa kepada murtad dan keluar daripada Islam. Itu pendapat saya, apa tuan-tuan? Pendapat Ahmad Ibn Hanbal, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan pandangan yang demikian. Okey. Dan orang yang nak dibunuh ini, dia akan dibunuh kalau sekiranya tidak bertaubat. Itu syarat dia. Syaratnya dia tak bertaubat. Dah tangkap, tak lakukan sembahyang, tak solat contohnya. Kemudian tanya-tanya, kan betul tak kamu tak solat? Okey, dia kata betul, saya tak solat. Kenapa kamu tak solat? Saya malas, saya penat, saya sibuk, tak nak solat. Okey, dia mengaku tak? Mengaku dia. Bila mengaku, maka hakim akan perintahkan dia untuk bertaubat. Okey, suruh taubat, tak nak taubat. Contohnya, degil, dah lah tak nak sembahyang. Okey, lepas tu suruh taubat, degil, tak nak taubat pula. Okey, kalau ikut undang-undang hudud, orang yang murtad perlu diberi peluang untuk bertaubat selama tempoh 3 hari 3 malam. Okey, 3 hari 3 malam. Bawa mahkamah hari ni, mengaku salah, tak solat. Okey, kamu wajib dikenakan hukuman bunuh, pancung. Tak solat pancung tuan-tuan, hukum bunuh. Tapi kalau kamu nak elakkan daripada kena pancung, ya, kerana kamu tinggalkan solat, ya, maka kamu kena bertaubat. Dia tak nak bertaubat. Kami bagi 3 hari 3 malam bertaubat. Besok tanya, taubat tak? Tak taubat, tak nak taubat. Dia kata apa nak taubat pula? Aku punya pasal lah, aku nak solat tak solat. Oh, contohnya ada orang macam tu kan, contohnya. Masuk hari kedua, tanya lagi, dah solat, dah taubat belum? Belum taubat. Nak taubat tak? Tak nak taubat. Keras, degil. Masuk hari ketiga, taubat tak? Tak taubat juga, tak nak taubat. Mati lah kata dia. Contoh, kalau ada orang macam ni lah, pancung lah. Kalau tak nak juga kena pancung tuan-tuan. Ini undang-undang Islam, undang Islam. Ini pandangan siapa? Pandangan Imam Ahmad bin Hanbal ataupun mazhab Hanbali. Kenapa? Kerana orang yang meninggalkan solat ni, bagi mereka, bagi pendapat mazhab mazhab Ahmad atau mazhab Hanbali, orang yang tinggal solat dengan sengaja, maka kafir dia, keluar daripada Islam. Baik. Itu pandangan yang pertama. Kita ada pertama, itu pandangan yang pertama. Baik, pandangan yang kedua, orang yang meninggalkan solat adalah fasik. Ringan sikit. Ringan pun masih lagi fasik. Fasik ni siapa dia? Fasik ni orang yang jahat. Fasik ni jahat tuan-tuan. Jahat pada pandangan Allah, mungkin tidak pada pandangan manusia. Pandangan manusia dia mungkin baik, ya, dia sangat bermurah hati, suka tolong orang. Kalau anak pula suka tolong mak ayah, tapi tak solat, maka jadi apa? Jadi fasik. Okey, fasik ni duduk kat mana? Fasik dalam neraka juga, tapi tahan sikit berbanding dengan orang yang kafir. Fasik masuk dalam neraka juga. Ini pandangan siapa? Ini pandangan mazhab Hanafi dan juga Maliki serta mazhab kita, mazhab Syafi'i. Ada 3 pandangan mengatakan dia tak kafir. Dia dosa besar betul, tapi dia tidak kafir, cuma dia jadi fasik. Okey, apa kesan fasik ni tuan-tuan? Kesan fasik ni antaranya, kalau dia seorang ayah, dia tak solat. Kalau kita ambil pandangan yang kedua ni, dia tak boleh menikahkan anak dia. Tak sah nikah ayah yang fasik, wali yang fasik, tak sah nikah. Kalau nikah juga macam mana? Tak sah nikah. Kalau tak sah nikah, apa kesan dia? Anak yang kahwin tu, anak luar nikah tuan-tuan, kalau dia beranak. Itu bahaya dia. Orang yang fasik tidak boleh menjadi wali. Orang yang fasik juga tidak boleh apa dia? Orang yang fasik juga tidak boleh menjadi saksi. Wali tak boleh, saksi nikah pun tak boleh, saksi apa benda pun tak boleh. Kerana dia orang yang fasik. Kemudian penyaksian dia tak boleh jadi saksi sampai bila-bila, kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesan orang yang fasik. Artinya kalau orang yang tidak solat ini, maka dianggap sebagai fasik. Pada pandangan yang kedua ini, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang keluar daripada Islam. Jadi kalau dia tak keluar Islam, tak kena bunuh lah, selamatlah, bolehlah hidup lagi.
Bolehlah taubat lagi maknanya. Tidak dikenakan hukuman bunuh. Baik. Maliki mazhab Malik, Imam Malik dan Imam Syafi'i menyatakan dia dihukum hudud bunuh jika tidak bertaubat. Tapi kalau dia tak taubat, dia fasik asalnya, dia tidak terus kafir, tapi disuruh juga bertaubat. Kalau tak taubat boleh juga dikenakan hukuman bunuh, tapi hukumannya ringan sikit daripada yang atas tu. Yang atas terus kafir, yang kedua ni fasik, tapi kalau tak solat, tak nak bertaubat, maka boleh juga dikenakan hukuman yang sama, iaitu dikenakan hukuman bunuh. Okey, itu siapa dia kata? Imam Malik dan Imam Syafi'i. Sementara Abu Hanifah menyatakan dia hendaklah ditakzir tetapi tidak dibunuh. Jadi tiga pandangan lah. Yang ada pandangan mengatakan dia kafir, boleh dibunuh. Yang kedua mengatakan kafir, tetapi boleh dia mengatakan yang kedua adalah fasik, tapi masih lagi boleh dibunuh kalau tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga mazhab Abu Hanifah mengatakan dia fasik, tetapi dia tidak boleh dikenakan hukum membunuh. Kalaupun dia tak bertaubat, dia tidak boleh dikenakan hukum membunuh, tapi cuma boleh dikenakan apa? Hukuman takzir. Apa dia hukuman takzir, tuan-tuan? Hukuman takzir ni selain daripada hukuman hudud dan qisas. Okey? Hudud dan qisas. Apa dia hudud? Hudud itu adalah undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran contohnya. Hudud antaranya apa dia? Zina adalah hudud. Mencuri adalah hudud. Okey, kemudian apa lagi? Merompak adalah hudud. Murtad adalah hudud. Okey, minum arak adalah hudud. Menuduh orang lain melakukan zina adalah hudud. Itu undang-undang hudud dia panggil. Hudud ni undang-undang Allah Taala yang ada terletak hukumannya dalam Al-Quran dan juga hadis. Okey, melakukan hukuman ni maka dikenakan hukuman yang telah ditetapkan, tak boleh dikurangkan, tak boleh dilebihkan. Itu hukuman hudud. Baik, ta'zir pula adalah hukuman apa dia? Ta'zir adalah hukuman yang tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Dalam Quran tak sebut, dalam Sunnah tak sebut. Jadi kalau ikut pendapat yang kedua ini, mereka mengatakan, ulama Abu Hanifah mengatakan bahawa orang yang tak solat ini yang boleh dikenakan apa? Boleh dikenakan hukuman ta'zir. Ta'zir ni apa dia? Apa hukuman yang boleh dikenakan? Antaranya, orang tak solat boleh dirotan. Orang tak solat boleh dipenjara. Orang tak solat boleh didenda. Contohnya. Dan boleh juga contohnya kalau dia seorang pemimpin, contohnya dia pemimpin tapi tak solat, jadi menteri tak solat, maka boleh dijatuhkan hukuman apa dia? Pecat dia daripada jawatan dia. Boleh arahkan, mahkamah boleh perintahkan dia supaya dipecat daripada jawatan dia sebagai menteri contohnya. Boleh tuan-tuan. Ini berdasarkan mazhab Abu Hanifah, artinya boleh dikenakan hukuman ta'zir. Ta'zir ini boleh dikenakan hukuman dia mengikut kesesuaian berdasarkan kepada budi bicara hakim. Budi bicara hakim. Artinya kalau contoh ada orang kampung tak solat, orang yang tak ada ilmu, contohnya dia tak tahu sangat pasal hukum, tak solat. Ada orang yang educated, belajar dekat universiti, yang kedua ditangkap juga tak solat. Kemudian ada pemimpin tak solat juga. Tiga-tiga orang ni kalau hukuman ta'zir boleh berbeza-beza hukuman dia. Itu namanya ta'zir. Dia terletak kepada budi bicara hakim. Kalau orang kampung contohnya, apa hukuman yang sesuai? Kalau denda mungkin. Kalau denda sebab dia menyusahkan, dia tak ada duit banyak, denda 1,000 pun dah satu benda yang sangat berat bagi orang kampung contohnya. Tetapi kalau denda 1,000 juga bagi orang yang educated, orang yang ada kedudukan, contohnya ada jawatan tinggi, 1,000 tak ada apa. 1,000 tak memberi kesan pada dia. 1,000 je, tak ada masalah. Contohnya. Apatah lagi kalau denda 1,000 kepada menteri, tak jadi apa, tak jadi kesan. So menteri kena bagi hukuman yang lebih berat walaupun kesalahannya adalah sama. Itulah dia punya kaedah undang-undang yang disebutkan sebagai undang-undang ta'zir ataupun hukuman ta'zir, tuan-tuan. Jadi tapi tidak dikenakan bunuh lah. Tidak dikenakan hukuman bunuh. Baik. Kemudian kita tengok pula dalil meninggalkan solat adalah dosa besar. Okey, adalah dosa besar. Bila sebut dosa ni, tuan-tuan, dia tidak mudah untuk kita rasai benda itu satu benda yang besar. Okey, bila kita sebut dosa besar, kita tak rasa dia besar. Okey, kita tak rasa sangat dia besar. Bahkan kalau kita sebut dosa pun ramai orang yang tak takut pada dosa.
Okey, sebab apa tuan-tuan? Sebab benda yang tak nampak. Boleh sebut dosa besar tak nampak dia punya besarnya. Okey, tak sama macam kita sebut dosa besar macam gajah besarnya contohnya. Kita dapat gambarkan dia besar gajah contohnya. Tapi kalau sebut dosa besar saja tak nampak. Sebab tu orang tak takut meninggalkan solat. Ya. Jadi bila kita cerita tentang solat, tentang dosa ni, kita kena kaitkan akhirat. Kita kena gambarkan betapa orang yang meninggalkan solat ini dia akan dicampakkan oleh Ta'ala dalam neraka Jahannam, neraka Sakar. Api yang membakar, yang begitu hebat, membakar manusia yang derhaka kepada Allah Ta'ala, yang degil, yang tak mau solat. Dengan azab yang sangat pedih, sangat dahsyat. Kena relate, kena kaitkan tuan-tuan dengan akhirat, barulah kita ada nampak sikit. Itu pun tak kuat sangat. Ya, itu tak kuat sangat. Jadi sebab itulah kalau orang yang mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap akhirat, dia tidak akan meninggalkan solat. Ya, sebab itulah orang yang tinggal solat ni orang yang tak yakin pada akhirat. Dia bukan tak yakin, mana keyakinan itu tidak begitu kuat. Ya, dia tidak begitu kuat keyakinan dia. Dia percaya tapi keyakinan tidak kuat. Kalau keyakinan ni betul-betul kuat, ya, dia sangat takut untuk meninggalkan solat. Walaupun hanya satu waktu, dia tak akan tinggal tuan-tuan. Berasa takut dengan azab Allah Ta'ala yang begitu dahsyat. Tapi hari ini sebutlah tentang dosa besar, sebutlah tentang neraka, orang tak takut tuan-tuan, sebab tak nampak. Neraka ni benda tak nampak. Neraka ni benda yang ghaib, yang benda yang tidak nampak, tidak boleh digambarkan. Walaupun kita cuma gambarkan, dia tidak akan sama dengan hakikat yang sebenar neraka itu. Sebab tu hari ni orang tak takut. Orang lebih takut kepada hukuman dunia. Sebab itulah kalau kita nak suruh orang solat hari ni, antara kaedahnya ialah kena hukum. Tak solat hukum, InsyaAllah ramai orang solat. Contoh, buat undang-undang, siapa tak datang solat ke surau, contohnya didenda. Tak payah banyak lah, satu waktu tak solat RM10, penuh surau. Sebab apa tuan-tuan? Agak-agak penuh tak surau. Ada penguatkuasa akan pergi cek setiap rumah. Bila azan je, semua lelaki yang balik wajib solat di surau. Contoh. Ya, kalau tak solat di surau tanpa ada keuzuran yang syar'i, didenda sebanyak RM10. Bagi terus saman. Tak solat dekat surau, saman RM10. Setiap orang tak solat RM10. Kalau dalam rumah tu ada 5 orang, satu solat tak solat, 5 orang tak solat dekat surau, saman RM50 sebab RM10 seorang. Satu waktu RM50. Kalau 5 waktu, satu hari RM250 kena bayar. Okey tuan-tuan, agak-agak penuh tak surau? InsyaAllah penuh surau. Sebab apa tu? Sebab nampak duit berkurang. Itu hukuman, bukan rotan apa tu. Apatah lagi kalau ditangkap di rotan contoh, tak solat rotan 10 kali dia khalayak ramai. Tak kira ayah ke, anak ke yang dah balik tak solat rotan. Itu lagilah menderu ramainya. Denda je RM10 satu waktu tak solat. InsyaAllah penuh masjid-masjid, penuh surau-surau. Tuan-tuan, sebab apa? Sebab nampak. Okay? Ataupun satu lagi, kalau tak nak rotan boleh juga. Siapa datang ke surau, satu waktu RM10 dibayar. Wah, sampai ke tangga tuan-tuan. Nampak tak perbezaan antara apa? Antara reward ataupun habuan dunia dengan habuan akhirat. Orang yang solat ni akan diletakkan oleh Allah Ta'ala dalam syurga yang luasnya langit dan bumi. Tak terasa hebat dia. Kan? Akan diberikan bidadari yang indahnya, yang Allah, rupanya yang sangat cantik. Contohnya kan, cantik macam mana kita gambarkan dia. Tak masuk dalam hati tuan-tuan. Kan? Tinggal solat pula dicampak dalam neraka, dibakar. Selepas terbakar semua kulit, kan? Dah hitam legam, dah jadi arang contohnya, Allah Ta'ala tukar balik kulit itu menjadi kulit yang baru, dibakar lagi, terbakar lagi, hangus lagi, diganti pula kulit yang baru. Sebab apa? Liyazuqul azab, supaya mereka itu merasai azab seksa yang dikenakan oleh Allah SWT. Sebab kalau dah terbakar, hangus, jadi abu, tak adalah sakit dah, tapi tak mati tuan-tuan di akhirat. Dia akan ditukar balik. Ya? Macam kulit kita kalau dah terbakar, bahagian terbakar tu hangus dah, tak rasa dah. Jadi ditukar balik. Allah Ta'ala tukar balik. Ada balik kulit tu.
Macam sedia kala dibakar pula. Itulah keadaannya azab di hari akhirat. Tapi rasa tak tuan-tuan? Saya pun tak rasa. Tak rasa kegurunan itu. Jadi inilah di antara sebab kenapa hari ini orang begitu berani melakukan berbagai-bagai kesalahan. Tinggal solat, tak tunaikan zakat. Okey, orang yang patut pergi haji tak pergi haji, duit banyak juta-juta tak pergi haji contohnya. Okey, banyak lagi benda-benda kewajipan yang tak ditunaikan, buat maksiat, buat dosa. Kenapa? Kerana dia tak nampak akhirat ni. Jadi tuan-tuan, macam mana nak dekatkan kita dengan akhirat? Tidak lain dan tidak bukan antaranya ialah majlis-majlis yang macam ni lah. Majlis-majlis ilmu-ilmu, majlis ilmu, hadir banyak ilmu, banyak membaca, banyak melihat ceramah-ceramah dekat YouTube, kat mana-mana. Sebab tuan-tuan, itu kaedah untuk kita dapatkan ilmu. Semakin banyak ilmu yang kita ada, semakin tinggi keyakinan kita kepada perkara akhirat. Sebab perkara akhirat ni dia tidak nampak depan mata. Okay? Dia cuma dapat bila kita belajar, bila kita memahami, bila kita menghayati dia, merenung dia, barulah dia makin dekat keyakinan, makin tinggi keyakinan kita kepada Allah SWT, keyakinan kita pada balasan akhirat, sama syurga ataupun neraka. Jadi isu dia tuan-tuan, bukan senang. Bukan senang kita nak masukkan keyakinan yang kuat dalam hati kita untuk kita yakin betul-betul syurga ni adalah satu benda yang betul. Syurga ni satu benda yang memang kita kena kejar, kena usaha sedaya upaya untuk dapatkan syurga ni. Bukan senang nak dapatkan keyakinan tu. Dan kita kena yakin juga bahawa bila kita buat dosa ni satu benda yang sangat besar, yang bawa kemurkaan Allah Ta'ala, kemarahan Allah Ta'ala, campak dalam neraka tuan-tuan. Jadi usaha-usaha ni bukan satu perkara yang mudah lah. Bukan satu perkara yang mudah. Bercakap senang tuan-tuan. Tapi nak dapatkan dia punya ketakutan, keyakinan yang sebenarnya dalam hati itu bukanlah satu perkara yang mudah. Sangat payah tuan-tuan. Tapi kita berusaha lah. Kita berusaha sedaya upaya kita supaya Allah Ta'ala masukkan keyakinan terhadap akhirat ini ke dalam hati-hati kita, insyaAllah. Baik tuan-tuan. Seterusnya, dalil meninggalkan solat adalah dosa besar. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Maksudnya setelah melihat orang yang bersalah itu, mereka berkata, mereka ditempatkan dalam syurga yang penuh nikmat, mereka bertanya-tanya tentang tempat tinggal orang yang bersalah. Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Orang yang bersalah itu menjawab, kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan solat. Confirm tuan-tuan, tak solat, mati tak sempat bertaubat, confirm neraka. Neraka apa nama dia? Ada special neraka dia, namanya neraka sakar. Neraka yang sangat dahsyat, yang disediakan oleh Allah Ta'ala untuk siapa? Khusus, special. Neraka pun ada special tuan-tuan, untuk orang yang tidak mengerjakan solat. Dan ini dijelaskan dalam Quran, dan tidak ada sedikit pun keraguan. Ini mesti berlaku. Tak solat memang akan masuk neraka kalau tak bertaubat kepada Allah Ta'ala sebelum dia mati. Walaupun ada orang muda selalu berhujah, alah kita baru budak lagi, kita baru umur 15 tahun, kita baru 16 tahun, kita baru umur 20 tahun, 19 tahun, contohnya kan. Kita banyak lagi peluang untuk bertaubat. Ramai orang berhujah macam tu. Okey, tapi apakah kita tahu bahawa kita akan tua sebelum kita mati? Tak ada orang tahu. Bayangkan kalau tengah-tengah kita tinggalkan solat, tak sempat bertaubat, dosa bertimbun-timbun, solat begitu banyak ditinggalkan, tiba-tiba kita mati tak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu Taala, maka mana tempat kita? Tempat kita jawapannya adalah an-nar, di dalam neraka Jahannam, neraka sakar, kalau orang yang tidak solat. Jadi sebab tu janganlah kita terlalu berangan-angan panjang, kata orang. Walaupun kita muda, walaupun kita masih lagi, contohnya usia kita masih remaja, jangan kita ringan-ringankan solat ini, kerana solat ini dosanya sangat besar. Seperti mana saya jelaskan tadi, kalau tak solat, dia confirm dalam neraka tempat dia. Sebab itulah kalau kita sebagai ayah, wajib kita berusaha sedaya upaya kita untuk nasihatkan anak-anak kita supaya jaga solat. Jaga solat. Dan kalau kita boleh berikan perhatian yang sepenuhnya pada akademik anak-anak kita. Kalau tak belajar, kita marah anak kita. Kalau tak belajar, contoh kita rotan anak kita, kita monitor dia, kita perhati dia.
anak-anak kita. Kita pastikan anak kita belajar sungguh-sungguh. Kita pastikan anak kita berjaya dalam peperiksaan. Sepatutnya itulah juga yang dilakukan oleh ibu bapa dalam memastikan anak-anak mereka solat. Kerana ini adalah asas dia. Kita tak nak nanti kita mak ayah solat, anak ditinggalkan tak solat. Akhirnya dia akhirat nanti anak-anak akan tarik mak ayah masuk neraka juga, waliyahzubillah. Kenapa? Kerana tidak menegur, kerana tidak mengajak, kerana tidak mendenda. Contohnya anak-anak yang tidak solat ini kerana anak-anak itu tak masuk neraka. Kenapa? Kerana kecuaian mak ayah dia. Dan ini banyak berlaku. Kan? Banyak berlaku kadang-kadang ada mak ayah, contohnya ayah hantar anak ke masjid solat Jumaat, ayah tak solat pun, tak singgah pun, hantar anak je. Anak kata ayah saya nak pergi solat juga, macam-macam mana pun ayah kena hantar. Okey ayah hantar. Hantar ayah dia orang macam tu kan. Mungkin kat sini tak berlaku lah, tapi ada berlaku. Kan? Ayah dia sibuk dengan kerja sebagainya, contohnya hantar anak terus balik ke pejabat semula. Contoh ada macam tu. Jadi apa yang akan berlaku? Kalau ayah yang solat, anak tak solat, maka anak boleh mendakwa ayahnya akhirat. Boleh menuntut pada Allah Ta'ala di akhirat. Ya Allah, dunia hari itu aku tak solat. Bukan kau tak nak solat, mak ayah aku tak pernah ajak aku solat, ya Allah, contohnya. Atau ajak main-main je, tak sesungguh. Ajak tak sungguh-sungguh. Tak macam mak ayah aku ajak aku untuk belajar, untuk study dan sebagainya. Untuk cemerlang dalam pengajian. Solat tak serius sangat ajaknya. Jadi sebab itu kewajipan kita, tuan-tuan. Sebab kita berkewajipan dan wajib berusaha sedaya upaya untuk selamatkan anak-anak kita ni daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita tengok huraian dia, tuan-tuan. Menurut tafsir Al-Qurtubi, ahli syurga bertanyakan kepada malaikat, mengapa ahli keluarga mereka dimasukkan ke dalam neraka? Ini di antara perbicaraan, atau bukan perbicaraan lah. Ini adalah satu conversation dalam bentuk perbualan. Antara perbualan. Sebab orang ahli syurga ni nanti dia akan nampak, tuan-tuan. Dia nampak ramai anak-anak keluarga, anak-anak dia contoh. Mungkin keluarga dia, anak beranak dia yang ada dalam neraka. Dia masuk dalam syurga. Okey. Dia masuk dalam syurga tapi nampak anak beranak dia. Mungkin anak masuk syurga, ayah tak masuk syurga. Mungkin ayah masuk syurga, anak tak masuk syurga. Mungkin suami masuk syurga, isteri tak masuk syurga. Mungkin isteri masuk syurga, suami tak masuk. Sebab tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan bahawa kita akan masuk syurga kerana ayah kita baik, tak. Kita juga tidak akan ada jaminan untuk masuk syurga kalau anak-anak kita baik. Tak. Masing-masing jaga diri masing-masing. Okey? Masing-masing jaga diri masing-masing di akhirat nanti. Jadi sebab itulah, tuan-tuan rahmatullah Allah SWT, kita tak nak ini berlaku. Okey, kita tak nak kita dapat masuk syurga tapi isteri kita tak masuk syurga. Waliyahzubillah. Ataupun isteri kita masuk syurga, kita tak masuk syurga. Ini pun satu yang perkara yang sangat menakutkan kita. Anak-anak masuk syurga, kita tak masuk dalam syurga. Anak-anak tu tengok kita dalam neraka, tuan-tuan. Dia azab oleh Allah Ta'ala. Anak-anak tanya, atau mungkin ayah-ayah tanya para malaikat. Para malaikat, kenapa tu? Itu ayah aku, itu anak aku, itu isteri aku, itu suami aku. Kenapa mereka dalam neraka? Sedih aku ni. Ni ahli syurga. Mereka bertanya kepada para malaikat. Apakah yang menyebabkan, lalu malaikat bertanya kepada mereka yang ada dalam neraka, apakah yang menyebabkan kamu berada dalam neraka? Maka mereka menjawab, kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan solat. Dengan penuh kesedihan, dengan penuh penyesalan, kami sebenarnya akhirat dulu tak solat. Kami dulu sangat malas solat. Kami selalu sibuk, tak boleh nak solat. Bukan mak ayah kami tak ajak. Kalau mak ayah dia memang ajak, mak ayah dia memang suruh dia solat, tapi dia degil, dia saja keras kepala, contohnya tak nak solat, tak nak jaga solat, maka dia bertanggungjawab lah. Cuma masalahnya kita takut mak ayah tak cukup usahanya untuk mengajak anak-anak tunaikan solat. Contoh tinggalkan solat, buat tak tahu je, tak marah sangat, marah pun lebih kurang, sambil-sambil marah, sambil-sambil senyum, tak serius marahnya. Jadi anak-anak pun nampak, ayah aku bukan serius sangat pun marah kan. Contohnya, dia terus tinggalkan solat. Kita tak pernah rotan anak kita kerana meninggalkan solat.
Contohnya, tak pernah marah kerana meninggalkan solat, maka kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu tuan-tuan dan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bab solat ni kita kena ambil berat sangat-sangat, ya. Kita tak nak jadi apa yang kita sebutkan di awal tadi, kita masuk syurga, anak-anak tak masuk, anak-anak masuk syurga, kita pula apa yang tak masuk syurga, Ini menunjukkan dengan jelas bahawa meninggalkan solat adalah dosa yang sangat besar sehingga mereka boleh menyebabkan solat itu dihumban ke dalam neraka. Nampak macam ada orang tengok, ya, tak solat ni apa sangat. Ada orang fikir macam tu. Alah, tak solat je pun, bukan bunuh orang pun. Ada orang macam tu. Bukan mencuri merompak, bukan buat zina pun, tak solat je pun. Jangan main-main tuan-tuan. Solat ni satu kewajipan. Satu kewajipan maksudnya apa dia? Benda yang wajib mesti dibuat, tak buat berdosa. Sama juga orang yang buat dosa lah. Zina haram. Ya, betul, zina haram. Kerana haram, kerana Allah Ta'ala haramkan dia. Maka tinggal kalau buat zina haram, berdosa, masuk neraka. Sama juga solat. Solat wajib buat, tak buat berdosa. Tinggal berdosa, masuk neraka juga, masuk neraka juga. Sama je tuan-tuan. Melakukan benda yang dosa sama juga keadaannya meninggalkan benda yang wajib. Hukumnya sama, kedua-duanya masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Ta'ala tidak akan campakkan seseorang dalam neraka mudah-mudah. Allah Ta'ala tu sifatnya apa dia? Sifatnya Rahim, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Allah Ta'ala sayang hamba dia. Allah Ta'ala kalau boleh nak masukkan semua hamba-hamba dia dalam syurga. Tapi kenapa ada yang masuk neraka? Kerana itu pilihan mereka. Syurga neraka ni tuan-tuan, pilihan kita. Pilihan kita. Walaupun bukan boleh kita kata, oh, aku confirm masuk syurga kerana aku baik. Tak boleh. Walaupun kita tidak boleh mendakwa ataupun kita tak boleh terlalu yakin bahawa kita akan masuk syurga. Tetapi orang masuk syurga kerana amalan dia. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebutkan yang ayat yang selalu kita baca, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Buat baik akan dilihat, akan dihitung di akhirat. Siapa yang buat baik? Kita lah. Kita yang menentukan sama ada kita nak buat baik atau tak. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang buruk pun kita yang menentukan. Artinya masuk syurga kita antara asbabnya adalah kerana amalan kita. Asbab, bukan satu yang garanti. Asbab. Sebab Allah Ta'ala memasukkan manusia ni ada sebab dia. Walaupun Allah Ta'ala boleh masukkan sesiapa saja, walaupun orang kafir pun, kalau Allah Ta'ala nak masuk dalam syurga boleh. Itu hak mutlak Allah. Tapi Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan dosa orang yang syirik dan akan mengampunkan dosa selain daripada itu. Syirik Allah Ta'ala tak ampun. Artinya bila tak ampun, mati masuk neraka confirm masuk neraka. Kenapa? Amalan dia, kerana syirik dia. Walaupun Allah Ta'ala berkuasa memasukkan sesiapa saja, tapi Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran bahawa dia tidak akan mengampunkan orang yang syirik. Artinya orang syirik tidak akan dimasukkan neraka. Itu undang-undang Allah. Itu Allah yang telah menetapkan. Begitu juga orang yang beramal amal soleh. Orang yang beramal soleh akan dimasukkan dalam syurga. Itu janji Allah Ta'ala juga. Artinya kalau tak beramal boleh masuk syurga? Secara umum tak boleh. Sebab Allah Ta'ala telah meletakkan syarat. Nak masuk syurga kena beramal. Nak masuk syurga kena jadi orang yang beriman. Tak beriman, tak boleh masuk syurga walaupun banyak amal. Contoh, itu syarat-syarat yang diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, kita dah masuk isyak ke belum? Belum ya? Berapa minit je? 5? 10 minit? Oh, panjang lagi, insya-Allah. Okey tuan-tuan, untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Jadi pilihan itu berada di tangan kita. Kalau nak masuk syurga, beramallah dengan amalan ahli syurga, maka dia akan masuk syurga. Nak masuk neraka, beramal dengan amalan-amalan ahli neraka. Masuklah neraka dia. Okey, apa amalan-amalan ahli syurga? Antara dia mengerjakan solat. Orang yang solat, insya-Allah akan masuk syurga. Itu amalan ahli syurga. Nak masuk neraka macam mana? Tinggallah solat. InsyaAllah masuk neraka. InsyaAllah masuk neraka. Itu amalan jelas disebutkan oleh Allah Ta'ala. Jelas disebutkan oleh Nabi SAW.
Okey. Jadi tuan-tuan untuk Allah Subhanahu taala itu yang perlu kita berikan perhatian baik. Dan solatlah satu-satunya amalan tuan-tuan yang tidak ada tolak ansur. Tidak ada tolak ansur. Satunya solat yang tidak ada tolak ansur. Kalau amalan-amal lain dia ada tolak ansur, banyak tolak ansurnya. Sebagai contoh, wajib kita mengerjakan haji, betul? Wajib. Wajib kepada semua orang ke? Tak. Haji bukan untuk wajib semua orang. Siapa yang wajib? Orang yang berkemampuan. Tak ada duit nak pergi haji. Berdosa tak pergi haji? Tak berdosa. Tak berdosa kalau tak ada duit. Yang berdosanya banyak duit, tapi pergi enjoy, makan angin, Switzerland, USA, setiap tahun keluar negeri. Duit banyak, tak pergi haji pun, itu berdosa. Tapi kalau memang tak ada duit, nak makan pun tak cukup, wajib tak haji? Tak wajib. Banyak kelonggaran. Puasa, ada kelonggaran tak? Ada kelonggaran. Puasa wajib tak bagi orang musafir? Tak wajib, tuan-tuan. Kita balik kampung contohnya bulan Ramadan, balik Kedah, balik Al-Ustaz contohnya kan. Apa Al-Ustaz ni? Ada. Contoh, balik Al-Ustaz contoh kan. Boleh tak penting kita berpuasa? Tak puasa? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Tapi janganlah makan khalayak ramai, kena tangkap. Berhenti air makan pula. Kita pun berhujah. Kalau ikut hukum fiqh tak apa, boleh makan. Saya pun musafir. Tak, dia denda bukan sebab makan tu. Sebab makan di khalayak ramai di bulan Ramadan. Itu hukuman dia. Bukan dikata tak puasa tu salah. Sebab musafir tak salah kalau tak puasa. Yang salah adalah makan di khalayak ramai. Makan di khalayak ramai itu menjadi satu kesalahan. Jadi boleh puasa tak mampu, tak apa. Orang sakit, kalau dia tak mampu berpuasa, tak apa, tak payah puasa. Orang tua yang tak mampu berpuasa, tak larat nak puasa, dia boleh bayar fidyah. Contoh, ada ganti. Okey. Apa lagi? Zakat wajib tak? Wajib. Tapi kepada siapa? Orang yang mampu je. Tak mampu bayar zakat, wajib tak wajib zakat. Ada orang yang tak layak bayar zakat pun, tetapi dia layak untuk menerima zakat. Gaji 2,000 contohnya, kalau ikut kan tak kenalah zakat, tak kena zakat lagi. Sebab dia mungkin ada anak dia, ada jaga-jaga isteri dia, sebagainya, keluarga dia. Tak cukup, tak payah zakat. Zakat ni siapa dia? Orang yang mampu, ada lebihan, barulah bayar zakat. Kalau dia pun layak menerima zakat, maka dia tak wajib bayar zakat. Banyak kelonggaran. Apa lagi yang ibadat-ibadat lain? Puasa tadi kita dah sebut, haji pun dah sebut. Apa lagi? Zakat pun dah sebut. Okey, cara umum kita dah sebutlah semua. Kecuali solat. Solat tak ada kelonggaran, tuan-tuan. Bukan tak ada kelonggaran, ada kelonggaran, tapi dia kena buat juga walau macam mana keadaan sekalipun. Kelonggaran dari sudut apa? Dari sudut kaedah dan cara menunaikan solat. Nabi kata apa dia? Salli qa'iman. Solat kamu kenapa? Berdiri. Itu asas dia. Baik, tiba-tiba kita tak boleh berdiri. Kalau berdiri nak tumbang contohnya. Berdiri sakit lutut, contoh, tak boleh berdiri, kena duduk. Tak apa, Nabi kata apa? Salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Tak boleh berdiri, duduk, tapi kena solat. Kena solat. Duduk pun tak boleh, nak lipat kaki pun tak boleh. Berdiri tak boleh, nak lipat kaki pun tak boleh. Duduk atas kerusi, boleh, tak ada masalah. Tak boleh duduk bawah, duduk atas kerusi, boleh. Tapi kena solat, kena solat. Kalau atas kerusi pun tak boleh, duduk atas kerusi pun tak boleh, duduk bersela pun tak boleh, berdiri pun tak boleh, kena baring je boleh. Baringlah, tak apa. Tapi kena solat tak? Kena solat. Nampak dia punya tekanan dia punya kewajipan dia. Kalau baring pun tak boleh juga. Baring tak boleh. Kalau tak boleh baring buat apa tak boleh melentang lah. Tak boleh baring macam ni kan. Kalau tak boleh meniarap, melungkup, apa tak kisahlah. Apa pun. Solat juga, solat kena.
Anggota tak boleh nak gerak dah. Tangan tak boleh nak angkat apa dia. Baring boleh tapi nak angkat tangan tak mampu dah. Yang boleh gerakkan dia kelopak mata je tuan. Kelopak mata je. Allahu akbar. Mata je gerak. Alhamdulillah, baca pun dengan kelopak mata je kan, ataupun macam hati gerak-gerak kan. Kena solat tuan-tuan. Allahu akbar. Last lah mata pun tak boleh nak dah tak mampu sangat dah. Mungkin dekat nazak dah, dekat nak mati dah tuan-tuan. Mata pun dah tak boleh, pejam je. Tak boleh nak buka mata dah pun. Kan? Apa nama ni? Nadi pun dah denyutan dia sangat perlahan dah. Tapi kena solat. Kena solat tuan-tuan. Kena solat lagi walaupun dah terlentang, dah tak boleh ambil wuduk dah. Contohnya ataupun orang lain yang tolong ambil wuduk kan. Kena solat lagi. Dalam hati lah. Pejam mata. Kan? Kita bayang je lah, Allah Akbar, Alhamdulillah baca. Mulut tak boleh mampu dah nak bercakap. Nak baca pun tak mampu dah. Dalam hati je lah. Nampak tuan-tuan? Inilah satu-satu ibadah yang memang Allah Ta'ala tak bagi peluang langsung untuk kita tinggal. Yang boleh tinggal siapa dia? Orang gila. Orang gila je boleh tinggal solat. Satu. Yang kedua, orang yang berada dalam keadaan haid dan nifas. Tak apa, dia wajib tinggal pun solat. Kan? Okey, lagi siapa yang tak wajib? Kanak-kanak yang belum baligh tak wajib. Selain daripada itu semuanya kena solat. Tolong kejutkan Amir tu. Okey, kalau kita tidur, kita dapat pahala. Masih dapat pahala sebab duduk dalam majlis ilmu. Tapi ilmu tak dapat. Okey? Jadi itulah di antara perkara yang perlu kita berikan perhatian. Artinya solat ini adalah satu ibadah yang mana dia tidak ada kompromi. Nak menunjukkan betapa bahawa solat ini satu ibadah yang sangat berat, sangat dititik beratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kena buat macam mana pun. Susah macam mana pun. Ya, berat macam mana pun, sakit macam mana pun. Kena buat. Kena COVID, kena solat tuan-tuan. Kena solat, tak boleh tinggal solat. Oh, saya kena COVID, tak boleh nak solat. Tak boleh, tak ada alasan tuan-tuan. Saya sakit, tak boleh, sakit punya kepala, migraine, tak boleh solat. Tak ada tuan-tuan. Solat. Nampak dia punya arahan Allah Ta'ala begitu berat. Sebab inilah tanda kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Yang lain tu tanda juga, tapi tanda yang lain dia tidak buat secara maknanya setiap hari. Haji sekali seumur hidup je yang wajib. Kalau haji hanya satu-satunya ibadah yang menunjukkan kita taat dan patuh kepada Allah Ta'ala, maknanya sekali je lah kita ingat Allah Ta'ala. Sebab masa haji je kita ingat Allah Ta'ala. Tak ada haji, tak ada. Contohnya puasa setahun sekali je, itu pun 30 hari je. Kalau puasa sajalah ibadat yang boleh mengikat kita dengan Allah Ta'ala, dia menjadikan kita hamba Ta'ala yang taat, tak cukup. Jadi solat inilah satu-satunya ibadah yang dibuat secara berterusan, hari-hari 5 kali. Artinya Allah Ta'ala perintahkan kita apa? Supaya memperbaharui sentiasa kita punya ikatan dengan dia. Nak manusia, katanya Allah Ta'ala nak hamba-hamba dia ni sentiasa rapat hubungan dia dengan Allah Ta'ala setiap masa. Ada pembaharuan, renewal. Solat subuh bangun, taat kita pada Allah Ta'ala. Kan? Solat kita ibadah kepada Allah Ta'ala. Lepas tu mungkin kita lupa pula. Dalam tempoh tu sibuk dengan kerja, datang pula waktu Zuhur pula solat, ingat kita balik kepada Allah Ta'ala. Lepas Zuhur pun sibuk balik dengan kerja-kerja kita sampai asar, berhenti sekejap, ingat Allah Ta'ala lagi. Jadi inilah kaedah Allah Ta'ala nak kita ni sentiasa rapat dan berhubungan dengan dia sebagai Al-Khaliq, sebagai pencipta, sebagai pemberi rezeki, sebagai segala-galanya. Jadi tuan-tuan Allah SWT, saya rasa waktu Isyak dah masuk Dah masuk 2 minit lagi. Okey, 2 minit ni kita tutup lah. Jadi tuan-tuan Allah SWT, untuk persediaan kita ambil wudhu dan sebagainya. Jadi sebagai conclusionnya, kita nak ingatkan diri saya dan juga sahabat-sahabat tuan-tuan yang berkata Allah SWT, bahawa solat ini, walaupun kita bercakap benda solat ni sejak daripada kecil lagi kita dengar bab solat ni, kan? Tok guru kita dah bercakap, ustaz kita dah bercakap berkali-kali.
Tapi kesannya apa dia? Kesannya tak banyak, tuan-tuan. Ada yang solat lah. Yang ada yang tak solat, tetap tak solat, walaupun berbagai-bagai. Kata orang, ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita dah berbuih-buih cakap, ingatkan anak-anak kita pun sama, ingatkan, masih lagi tak solat, masih lagi kadang-kadang lambat bangun subuh. Subuh kadang tak bangun, solat lain solat ada kadang-kadang. Ada juga macam tu. Subuh memang lepas, ayah dia sekali lepas, mak pun sekali lepas. Ini masalah, tuan-tuan. Kalau kita tak solat kat rumah tu, biasa jarang-jarang berlaku anak bangun dulu pada mak ayah dia. Kalau mak ayah dia terlepaslah anak-anak dia. Jadi kita nak anak-anak kita, keluarga kita semua insya-Allah menjadi hamba-hamba Allah Taala yang sentiasa taat kepada Allah Taala, khususnya dalam bab solat ini. Banyak lagi benda-benda yang perlu kita lakukan, tapi kalau kita lepas solat ini, insya-Allah Allah Taala permudahkan segala amal-amal ibadah yang lain, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu taala, waktu isyak pada masuk, insya-Allah kita berhenti di sini. Mudah-mudahan perkongsian yang sedikit ini dapat memberikan peringatan kepada kita, insya-Allah, untuk sama-sama kita jaga solat kita. Mudah-mudahan solat kita juga diterima oleh Allah SWT, insya-Allah. Jadi yang baik pada Allah SWT, yang lemah yang kurang, Al-Quran sedih, minta maaf banyak-banyak. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa insya-Allah. Terima kasih sahabat-sahabat yang join kita dekat kita ada dekat TikTok, kita ada juga dekat Instagram, first time live dekat Instagram. Okey, sahabat-sahabat, terima kasih. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih sahabat-sahabat. Okey, terima kasih untuk sahabat-sahabat yang